Alright, so kita sambung bukan minggu lepas, hari tu punya hari Khamis kan. Okay, kelas kita yang hari tu. Yang ini kita ganti masa hari raya punya. Okay, sebab hari Khamis bulan ni kalau tolak cuti tadi 3 hari saja. So that's why tuition ganti untuk 4. Untuk hari keempat lah, hari Khamis, so that cukup you bayar 1 bulan punya fee. Okay. Okay, so praktis keempat, okay, praktis keempat ni dia sama macam yang hari tu punya, tapi hari tu punya dia dah gariskan setiap ayat. Okay, tapi yang ni dia kata, okay, contohlah ayat yang bergaris ni kita kena tengok adakah dengan satu ayat terus. Yang tadi tu perkataan, ingat tak yang sebelum ni punya, yang ini. This one. Yang ini perkataan satu-satu. Okay, perkataan salah ataupun betul. Okay, tapi this one, okay, praktis 4 ni dia adalah satu ayat terus. Okay, satu ayat terus. Right, so praktis 4 ni contohlah awak rasa demi untuk membantu ni adalah betul ayat dia, jadi kita jawab D. Okay, kalau tak ada kesalahan kita jawab D, sama juga macam hari itulah. Praktis nombor 2 tadi. Okay, tapi kalau ada kesalahan kita pilih antara A, B, C. Okay, macam tu. So praktis 4, contoh nombor 1, Kak Long. Kak Long tahu kan panggilan kepada anak yang sulung. Okay, Kak Long sanggup berhenti kerja demi untuk membantu ayah mengusahakan perniagaannya. Okay, so adakah jawapannya demi bantuan ataupun untuk membantu ataupun demi untuk membantu ataupun tak ada kesalahan, sama juga demi untuk membantu. Okey, yang lain? Tengok dulu. Nombor yang lain apa jawapan? Kawan awak yang lain, Vanessa dah jawab. Awak rasa apa nombor 1 jawapan dia? Okey. Okay, bagus. Awak faham benda ni. Okay, so jawapan B dia, B adalah betul. Okay, sebab Kak Long sanggup membantu kerja demi dan untuk sama kata hubung. Okay, jadi tak sesuai kita gunakan 2 sekali kata hubung kat sini. Okay, so kita gantikan, kita pilih antara demi ataupun untuk. Okay, tapi kat sini nombor 1 demi bantuan salah. Salah sebab demi bantuan, sebabnya demi membantu. Demi bantuan dengan membantu, 2 perkataan yang lain. Membantu kata kerja, kita membuat pekerjaan. Tapi bantuan adalah sesuatu macam mana? Bantuan, kita bagi sesuatu. Bantuan lah macam tu. Okay, so A salah. Okay, so kita pilih untuk membantu. Betul. Okay, B betul. Untuk membantu. Demi untuk membantui. Mana ada membantui kan? Hari tu cikgu kata I dekat belakang tak ada huruf I. Okay. Okay, so itu betul lah jawapan B. Okay, kita tengok pula nombor 2. Okay, nombor 2, pihak sekolah haruslah mengambil langkah yang bijak untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan murid. Okay, so dekat sini jawapan. Okay, alright. Pihak sekolah haruslah mengambil langkah yang bijak untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan murid. Okey, faham tak maksud memartabatkan? Boleh faham kan? Ada tak perkataan tak faham kat situ? Okey, so jawapan D betul. Okey, pandai. Okey, so sebab mengambil langkah yang bijak, betul lah. Mengambil langkah yang bijak. Yang lain ambil langkah yang bijak. Kan tadi cikgu kata ambil perkataan yang macam kita belajar dalam bahasa Inggeris lah, verb. Mana boleh verb kan? Kita kena ada satu perbuatan. So mengambil. Okay, perbuatan. So ni mengambilkan langkah bijak. Mengambilkan, ambil benda tu tak boleh. Okay, mengambil ni seolah-olah kita buat macam tu. Okay. Dan mengambil akan langkah bijak. Tak perlu akan kat sini. Okay, yang paling tepat adalah D. Okay. So kita tengok nombor 3 pula. Pemohon pinjaman wang Encik Hafizi ditolak oleh pihak bank kerana beliau telah disahkan muflis. Okey, ada tak kesalahan kat sini ataupun tak ada? Ada perkataan yang tak tahu? Okey. Oh, Goganesh. Nanti cikgu bagi, cikgu dah bagi kan awak di soalan?
Kalau tak ada nanti cikgu bagi emosi WhatsApp ah. Mohon pinjaman wang Encik Hafizi ditolak oleh pihak bank kerana beliau telah disahkan muflis. Okey, so jawapan dia okey A ataupun B. Okey, jawapan dia adalah A, betul. Permohonan pinjaman wang. Okey, pemohon tu maksud dia orang yang mohon, pemohon. Okey, maksud dia orang yang memohon. So sini pemohon pinjaman wang, salah. Okey, Encik Hafizi patutnya permohonan. Permohonan tu macam dia mohon. Dia bagi borang untuk mohon. So perkataan dia patutnya permohonan. Okey, boleh berbeza dua tu? Pemohon orang yang meminjam. Okey? Ataupun orang yang apply benda tu. Tapi permohonan means you apply that things using bond ke apa ke, so permohonan lah. Okay, permohonan pinjaman wang Encik Hafizi ditolak. Okay, bukan pemohon pinjaman wang Encik Hafizi. Siapa yang mohon Encik Hafizi? Boleh faham maksud dia? So A adalah paling tepat. Kalau B, permohonan meminjam wang. Permohonan meminjam wang salah. Kita kena guna kata ganti diri kedua ketiga. So meminjam. Pinjaman, meminjam, dua perkataan yang berbeza disebabkan imbuhan dia. Okey, permohonan pinjaman, bukan meminjam. Meminjam macam cikgu, meminjam awak punya barang. Macam tu. Okey. So jawapan dia adalah A, betul. D, pemohon pinjaman wang salah. Okey. Tadilah cikgu explain. Okey, 4. Nombor 4, kami sudah berbincang tentang perkara ini dengan ketua kampung sebelum membuat keputusan. Ada tak kesalahan ataupun tiada kesalahan? Okey. Yang lain? Okey, pasti. Okey. B ataupun D ataupun A. Okey. So jawapan dia, okey kita tengok. Kawan awak jawab B, sudah bincang perkara ini. Okey. Kami sudah bincang perkara ini. Okey. Dia kalau kita ada perbuatan, okey, perbuatan macam tadi cikgu kata, bincang macam verb yang kita belajarlah dalam bahasa Inggeris. Maksudnya dia single word. Okey, macam tu. Tapi kita ada perbuatan, berbincang, communicate. Okey, so kita kena letak imbuhan kat situ. Berbincang. Okey, so bincang, so B salah, tak boleh B. Okey, so jawapan dia betul, D. Iaitu sudah berbincang tentang perkara ini. Yang C dengan A, ya, sudah berbincangkan perkara ini. Berbincangkan, berbincang tak perlu letakkan dah. Okey, sebab dia dah berbincangkan tu maksud dia dua kali bincang benda tu. Okey, boleh faham? Macam seolah-olah dia berbincang, bincang lagi macam tu. Dalam pada masa yang sama. Okay, so jawapan A kurang tepat. Kemudian C, sudah bincangkan perkara ini. Sudah bincangkan, okay, sudah bincangkan perkara ini seolah-olah dia sudah bincang lama. Macam tu, lama dah. Okay, kami sudah bincangkan perkara ini dengan ketua kampung sebelum membuat keputusan. Sudah bincangkan. Kami sudah bincangkan. Kenapa sudah bincang? Kejap. Sudah bincangkan perkara ini. Sudah kami bincangkan. Okey, perkataan bincangkan kat sini sepatutnya tak boleh yang bukan yang dulu. Maksudnya tengah bincang. Kami bincangkan benda ini macam tu, macam sedang berlaku. B tak boleh. B tak boleh sebab sudah bincang perkara ini. Macam tadi cikgu kata kena letak imbuhan so that perbuatan sudah berbincang. Berbincang means you sama-sama buat satu perbuatan. Macam tu. Okay, kata kerja lah macam tu. Kata adject. Kata kerja, yes, kata kerja. Okay, boleh? Cikgu pun tak berapa mahir juga bahasa-bahasa ni. Tapi kalau cikgu ada salah, beritahu cikgu. Cikgu rasa tu kata kerja. Sebab kata kerja kita buat. Okay, kita buat. Okay, so faham? 1, 2, 3, 4 ni, praktis 4. Okay, ini pun salah satu juga cara awak punya exam lah. Okay. Okay, so kita tengok nombor 5. Okay, praktis 5. Okay, praktis 5 pula adalah okay, pilih ayat yang sama maksud dia. Dia akan bagi awak satu ayat yang lengkap. Lepas tu awak kena pilih antara A, B, C, D mana perkataan yang lebih kurang sama. Okay, hampir sama dengan ayat yang diberikan, yang
yang dicetak tebal tu. Okay, so kita tengok macam mana. Right. So nombor 1, amalan berjimat cermat perlu dipupuk dalam kalangan anak-anak kerana banyak mendatangkan faedah. Okay, so antara A, B, C, D, mana satu yang hampir sama dengan ayat tersebut? Okay, yang lain? Tak pasti, okay. So, soalan ni kan, soalan ni dia macam lebih kurang je bunyi dia. Tapi, cikgu ajar awak macam mana, awak kena cari kata kunci dia. Maksud dia sekarang ni, siapa yang terlibat, objek dia siapa, subjek dia siapa dan apa kata kerja dia, macam tu. Apa yang dia sedang buat. Okay, sekarang ni kita faham, amalan berjimat cermat, okay, sekarang ni ini, amalan berjimat cermat adalah dia punya, macam mana, perkataan yang predikat dia, predikat. Okey, amalan berjimat cermat. Okey, perlu dipupuk. Okey, amalan berjimat cermat perlu dipupuk adalah dia punya predikat. Okey, predikat. Tahu kan predikat maksud dia? Kalau kita bercakap mesti ada subjek, lepas tu ada objek, lepas tu ada predikat. Penerangan. Predikat tu adalah penerangan. Okey, penerangan ayat. So amalan berjimat cermat perlu dipupuk. So ni penerangan ayat. Okey, dalam kalangan anak-anak. So dalam kalangan anak-anak ni adalah subjek. Okey, subjek. Kerana banyak mendatangkan faedah. Okey. So sekarang ni kita tengok ayat mana yang ada bagi tahu berjimat cermat perlu dipupuk dalam kanak-kanak dan juga mendatangkan banyak faedah. Jawapan awak? Okey. Alright. So jawapan dia, kita tengok banyak faedahnya jika amalan berjimat cermat dapat dipupuk dalam kalangan anak-anak. Okey, nampak tak faedahnya? Faedahnya salah. Sebab sini dia bagi tahu awak macam seolah-olah kita nak beri keterangan. Yang ni banyak faedahnya jika amalan berjimat cermat dapat dipupuk dalam kalangan anak-anak. So ni kurang tepat sebab kita letakkan faedahnya. Kita dah menukarkan perkataan mendatangkan faedah. Mendatangkan faedah dengan banyak faedahnya. Macam mendatangkan faedah tu kita nak beritahu banyak faedahnya seperti kita sudah tahu. Macam tu. Banyak faedahnya jika amalan berjimat cermat dapat dipupuk. Mendatangkan faedah tu kita beri keterangan. So A kurang tepat. Jawapan yang paling tepat adalah, okay, kita tengok pula satu-satulah supaya cikgu ada boleh terangkan. Okey, B, anak-anak yang banyak mengamalkan jimat cermat akan memperoleh faedah kelak. Okey, ini seolah-olah dia beritahu anak-anak yang banyak. Tapi sekarang ni kita nak ayat dia amalan berjimat cermat tu. Yang kita terangkan benda tu dulu, predikat dahulu. Okey, lepas tu yang ni anak-anak yang banyak mengamalkan jimat cermat akan memperoleh faedah kelak. So ni kurang tepat. Okey, kurang tepat. Okey, kemudian C, pemupukan tabiat berjimat cermat yang banyak akan memberikan faedah kepada anak-anak. Pemupukan tak betul. Dia ada perkataan pemupukan lah. Dia ada perkataan ni. Okey, so jawapan yang tepat adalah D. Anak-anak perlu disemaikan amalan berjimat cermat kerana banyak mendatangkan faedah. Tadi cikgu kata apa? Anak-anak adalah subjek. So dekat sini dia terangkan subjek dahulu. Anak-anak perlu disemaikan amalan berjimat cermat kerana banyak mendatangkan manfaat. Faedah ditukarkan manfaat. Boleh, kata seerti, sama maksud. Faedah dengan manfaat. So D kita terima. Okey, boleh faham? Ada yang tak faham? Cikgu terangkan ni. Tak faham terus tanya cikgu. Nanti cikgu boleh ulang balik. Okey. So kita tengok pula nombor 2. Okey, nombor 2. Pembangunan negara perlulah mengikut acuan kita sendiri tanpa dipengaruhi oleh kuasa luar. Acuan tu tahu tak? Macam bekas lah. Contohlah cikgu nak buat kek, cikgu nak buat kek bentuk awan. So dia punya tray tu bentuk awan. So tu maksud dia acuan. The shape of kita punya kek, acuan. Yang you letakkan tepung yang
belum lagi dimasak. Itu acuan lah. So means kita kalau nak buat pembangunan negara, kita ikutlah kita punya cara, not negara luar macam tu. Tu maksud dia lah. Kita ikut cara kita. Acuan kita tu maksud dia cara. Okay, acuan means kita punya own character macam tu. Okay. So jawapan mana yang paling tepat? Okay, jawapan nombor 2. Yang ni kalau awak baca sekali dah tahu dah jawapan dia mana satu. Tengok tadi, sekarang ni apa dia punya objek, apa dia punya subjek. So dia kata sini pembangunan negara perlulah mengikut acuan kita sendiri tanpa dipengaruhi oleh kuasa luar. Ingat yang ni cikgu kata dia boleh tukar ayat dia sama erti. Okay, sebab dia kata situ hampir sama maksud dia. Seerti Okay, Vanessa. Okay, Vinitraj. Yang lain nak cuba? Okay. Okay, Vanessa, you got it. You dah faham dah macam mana cara cari this one. Okay. Okay, yang lain? Alright. Tengok satu-satu macam ni. Okay, tadi cikgu ajar tengok subjek, tengok objek, tengok predikat dia. Faham betul-betul ayat ni mengenai apa. Sekarang ni kata pembangunan negara. Pembangunan negara adalah objek. Okay, perlulah mengikut acuan kita sendiri tanpa mempengaruhi oleh kuasa luar. Acuan kita sendiri. Okay, so itu subjek. Lepas tu predikat tanpa dipengaruhi oleh kuasa luar. Okay, so jawapan dia Minitraj. Okay, jawapan dia kita tengok A dulu. Negara kita perlulah dibangunkan mengikut cara kita sendiri tanpa dipengaruhi oleh kuasa asing. Sama tak ayat dia? Sama tak ayat dia? Negara kita perlulah dibangunkan mengikut cara kita sendiri. Tadi cikgu kata apa? Acuan kita tu maksud dia cara kita. So jawapan dia, okay, kita tengok yang lain. Acuan kita sendiri perlulah membangun tanpa terpengaruh oleh kuasa luar. Acuan apa? Dia tak terangkan apa dia punya subjek. Pembangunan negara. Objek. Okay, pembangunan negara. So, B salah. Dia tak terangkan apa. Okay, so C. Pembangunan negara yang dipengaruhi oleh kuasa luar akan dibuat mengikut acuan kita sendiri. Itu salah. Ayat dia nampak tak? Dia kata pembangunan negara yang dipengaruhi oleh kuasa luar akan dibuat mengikut acuan kita sendiri. Seolah-olah kita buat pengaruh kuasa luar, lepas tu kita buat acuan tu dengan kita punya sendiri. So C salah. C kurang tepat. Boleh faham? Cuba awak baca balik dia kata. Pembangunan negara yang dipengaruhi oleh kuasa luar. Okay, maksud dia kita dah bangunkan bangunan kita, kuasa luar punya cara. Dibuat mungkin acuan kita sendiri. So kita ikut orang punya influence dan kita buat building tu, cara kita. So C salah. Okay, D pula, kuasa luar akan mempengaruhi pembangunan negara mengikut acuan. Acuan apa? Dia tak bagi tahu acuan kita. So D salah. Jawapan paling tepat adalah A. Kerana tadi cikgu kata acuan adalah kita punya cara. Negara kita perlu dibangunkan mengikut cara kita sendiri tanpa dipengaruhi oleh kuasa asing. Kuasa luar ditukar kuasa asing. Manakala acuan ditukar kepada cara kita. Okey? Boleh? Vanessa terus tukar jawapan. Jangan tukar jawapan Vanessa. You tadi dah got it. You dah okey dah tadi. Jawapan dia A A jawapan dia. Okay, tengok balik. Yang ni biasanya ayat yang paling sama ni, dia akan tukar meaning dia. Macam tadi tengok, kuasa luar, kuasa asing. Manakala acuan kita, mengikut acuan kita means cara kita. Okay, cara kita. Right? Okay, kita tengok pula nombor 3. Okay, jangan biarkan adik kamu bermain di luar rumah sepanjang ketiadaan ibu dan ayah esok. Pesan Puan Afika kepada anak sulungnya. Okey, sekarang ni ayat dia, dia kata pada anak dia, anak sulung dia. Okey, siapa yang pesan? Puan Afika kata. Okey, Puan Afika berkata kepada anak dia,
anak sulung dia iaitu jangan biarkan adik kamu bermain di luar rumah sepanjang ketiadaan ibu dan ayah esok. Okay, ingat ayat dia? Okay, so kita tengok pula soal jawapan dia, mana satu yang lebih kurang? A, B, C, D. Ingat tadi siapa yang berkata kepada siapa dan apa pesanan dia. Okay, Zamir, yang lain? Paling penting faham tu ayat, lepas tu baru boleh jawab. Okay, betul. Awak faham ayat tu, lepas tu baru boleh jawab. Jangan jawab terus, kena faham jawapan dia. Okay, yang lain? Okay, cikgu ulang balik tadi ayat dia. Okay, Puan Afikah kata kepada anak sulungnya bahawa jangan keluar rumah dia dengan adik-adik dia sekali kan semasa ketiadaan ibu dan ayah mereka. Dia kata macam tu kan tadi. Okay, so kita tengok. Okay, tak ada orang jawab A. Okay, so kita tengok kenapa awak tak jawab A. Anak sulung Puan Afikah diingatkannya agar tidak membiarkan adiknya bermain di luar rumah esok semasa ketiadaan mereka. Anak sulung Puan Afikah diingatkannya. Anak sulung, siapa yang ingatkannya ni? Nya ni untuk siapa? Awak tahu tak maksud nya ni apa? Nya ni maksud dia. Okay, kita ringkaskan nya. Okay, so anak siapa? Anak sulung ke Puan Afikah yang ingatkan ni? Seolah-olah macam anak sulung ni mengingatkan Puan Afikah. Padahal tadi Puan Afikah yang mengingatkan anak sulung dia. Okay, betul. So tak ada jawapan, tak ada seorang pun jawab A. Okay, so jangan jawab A. A salah. Okay, ada jawab B. Okay, so tengok B. Puan Afikah melarang anak-anaknya keluar rumah semasa ketiadaan beliau dan suaminya. Okay, yang ni tiada perkataan anak sulung. So salah. Okay, salah. So C pula. C, Puan Afikah menegah. Okay, betul. Menegah tu maksud dia melarang. Okay, betul. Anak sulungnya membiarkan adiknya bermain di luar rumah sewaktu ketiadaan mereka. Okay, yang ni kurang apa? Ibu dan ayah. Maksud dia suami dia. Okay, ataupun sini menegah anak sulungnya membiarkan. So seolah-olah anak sulung dia biarkan adik dia bermain kat luar rumah. Tapi mak dia kata apa? Dia suruh menasihati adik-adik dia supaya jangan keluar rumah sewaktu ketiadaan ibu bapa dia. So C salah. C salah. Okay. Cikgu ulang sekali lagi kenapa C salah. Satu, tiada ayah. Dia tak bagi tahu pasal ayah dia. Okay. Walaupun dia kata mereka kat situ. Mereka tu siapa? Kena jelaskan siapa mereka tersebut. Okay. So C dah salah. Okay, so jawapan yang paling tepat adalah D. Kenapa? Cuba awak baca. Puan Afikah mengingatkan. Betul tak tadi? Dia mengingatkan. Okay, anak sulungnya agar tidak membiarkan adiknya bermain di luar rumah ketika beliau dan suaminya tiada di rumah pada esok hari. Nampak? Lengkap ayat dia. Dia kata esok hari ada dia dan juga suami dia. Okay, ibu dan ayah mereka. Lepas tu dia mengingatkan anak sulungnya. So jawapan D adalah betul. Okay, boleh? Okay, ada kawan awak yang betul, ada kawan awak yang salah. Okay, so tak apa. Ya, ini memang susah sedikit. Cikgu dulu pun masa jawab ni pun little bit confused jugalah. Okay, tapi tadi cikgu ajar formula dia kan. Awak tengok sekarang ni dia bincang pasal siapa, apa objek dia, apa subjek dia dan juga apa yang tengah terangkan sekarang ni. Dan jawapan dia mesti ada semua apa yang dikatakan. Okay. Walaupun tak sama, mungkin dia gunakan kata seerti. Tahu kata seerti? Kata yang samalah. Okay. Okay, kita tengok soalan nombor 4 pula. Last kali soalan. Okay, so soalan keempat. Sistem perhubungan yang moden bagi hari ini membolehkan kita berhubung antara satu dengan yang lain di serata dunia dengan lebih cepatnya. Okay, sekarang ni objek dia sistem perhubungan. Okay. Kemudian yang moden pada hari ini membolehkan kita berhubung antara satu sama lain, subjek.
okey, antara satu sama lain di serata dunia dengan lebih cepatnya. Okey, mana jawapan dia? Okey, yang lain? Okey. Lagi? Okey. Okey, cikgu gembiralah, maksudnya korang faham tak? Okey. So ada kawan awak betul jawapan dia, okey. So kita tengok. Tadi ada kawan awak jawab okey. Tak apa, cikgu bincang satu-satu lah. Melalui perhubungan moden sajalah proses perhubungan dapat kita jalankan dengan cepatnya. Okey. So ini salah dah. Sebab apa? Dia tak bagi tahu serata dunia. Lepas tu dia kata serata dunia lah, maksudnya satu sama lain pun tak ada. Kan? Satu sama lain tiada, serata dunia pun tak ada. Okey, so jawapan A salah. Okey, D pula, dengan adanya sistem perhubungan moden, okey, sistem perhubungan moden ada pada hari ini, okey, pada hari ini pun ada, proses perhubungan kita antara satu dengan lain serata dunia ini dapat dilakukan dengan cepatnya. B adalah betul sebab lengkap sama dengan ayat tersebut. So B adalah jawapan dia. Okey, kita tengok C. Ada kawan awak jawab C juga. Okey, dengan adanya sistem perhubungan moden. Okey, betul. Dia kata sini ada sistem perhubungan moden. Kita bukan saja dapat berhubung antara satu dengan yang lain serata dunia, malah dapat berhubung dengan lebih cepat lagi. Okey, dia asingkan antara satu dengan lain di serata dunia, malah dapat berhubung dengan lebih cepat lagi. Okey, ni betul lah. Cuma dia kurang dengan adanya sistem perhubungan ini. Okey, hari ini. Dia tak ada hari ini. Moden pada hari ini. Okey, so jawapan dia adalah salah. Bagus Vinitraj. Okey, so untuk memungkinkan kita berhubung antara, memungkinkan maksudnya tak pasti. Okay, so jawapan ni salah lah. Sepatutnya sini kita dah pastikan, kita dah make sure, kita dah sure dah. Okay, sebab sistem perhubungan ni boleh berhubung, kita boleh berhubung pada hari ini. Okay, so jawapan dia adalah B. Right, betul. So boleh faham jawapan yang ni? Okay, ada masa kan, lagi 10 minit. Okay, tiba-tiba kalau log out, jangan lupa nanti masuk lagi log in balik. Right. So kita pergi soalan seterusnya. Praktis 6. Okay. Praktis 6 ni macam hari tu punya praktis ketiga. Okay, praktis ketiga dia dah bagi satu ayat, satu perkataan. Dia boleh gunakan dalam 4 situasi macam tu. Okay. Tapi yang ini tidak. Yang ni ayat-ayat tersebut semuanya berlainan. Keempat-empat ayat tersebut. Jadi kita kena tengok mana satu ayat yang betul. Okay. Ini praktis 6 ni macam tu. Jadi kita tengok mana satu ayat yang betul lah. Okey, nombor 1. Dia kata sini, sifat ketimuran yang ada pada gadis itu masih terpelihara walaupun dia sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri. Okey, ada tak kesalahan ayat sini? Ada perkataan tak tahu nombor 1? Okey, cikgu explain lah. Sifat ketimuran tu maksud dia macam kita lah. Sifat ketimuran adalah maksud dia Asia, orang Asia. Sebab kalau you tengok map dunia, kita adalah di bahagian Asia adalah di bahagian timur. Manakala bahagian yang macam London, United Kingdom ataupun United Kingdom, London sama lah kan. US, bukan, Afrika apa semua, okay? Semua tu dekat bahagian barat. Okay, barat. Afrika bukan, Afrika di tenggara. Okay, so barat lah. So kita dekat bahagian timur. So Asia, orang Asia adalah timur. Okay, you tahu tak seluruh dunia negara Asia adalah negara yang polite sedikit daripada negara-negara luar lah. Okay, sebab tu maksud dia kat sini, sifat ketimuran. Means kita punya sifat ketimuran ni
It's very polite, sangat-sangat sopan. Okay. So dia kata sini, sifat ketimuran yang ada pada gadis itu masih terpelihara walaupun dia sudah bertahun-tahun tinggal di luar negeri. Okay, so jawapan nombor 1 adalah betul atau salah? Okay, right. Okay, so nombor 1 jawapan dia. Okay, tak apa, kita tengok dulu yang lain. Ini biasa tak pasti kan? Okay, kita tengok dulu nombor 2. Okay, nombor 2, hari keluarga merupakan salah satu cara untuk mempereratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli keluarga. Okay. Nombor 2, betul ke tidak? Okey, nombor 2 dia sebenarnya adalah salah. Kenapa nampak ni perkataan ni? Mempereratkan. Sepatutnya perkataan dia kita eja mempereratkan. R ni tak ada. Okey, boleh? Yang ni salah. Ini. Mempereratkan ni salah. Sepatutnya tiada R ni. Tak ada E dengan R. Mempereratkan. Saya cari dalam kamus macam ni ejaan dia. Mempereratkan. Oh ya, betul lah. Mempererat. Mempereratkan. Macam ni ejaan dia. Oh, okay, sorry. Bukan mempererat. Ni, salah ni. Mempererat. Kan tak perlu ada kan. Sebab kita dah tahu mempererat tu dah memang erat dah. Kalau kan tu lagi erat, lagi rapat maksud dia. Okay, so sepatutnya untuk mempererat hubungan silaturahim dalam kalangan ahli keluarga. Kan tu tak perlu. Okay, sebab seolah-olah perkataan ni maksud dia kita lagi rapat. Hari-hari kita peluk antara satu sama lain lah, tu maksud dia. Okay, so nombor 2 salah. Okay, macam cikgu ajar hari tu, nombor 2 salah kita cancel. Ha? Ini trash kan. Okay, so nombor ini salah sebab ada nombor 2. Ini pun salah sebab ada nombor 2. Ini pun salah, ada nombor 2. So jawapan dia adalah jawapan dia adalah B. Okay, nombor 2 salah. Ya, macam itulah cara jawab dia. Okay, so nombor 3 kita tengok. Kenapa dia kata betul? Dalam adik-beradik saya, Adriana lah yang paling manja dengan ayah. Ni betul. Okay, sebab dia kata sini, dalam adik-beradik saya. Maksud dia adik-beradik dia. Adik-beradik dia yang banyak. Daripada kakak sampailah adik macam tu. Adriana lah. Betul lah. Lah tu, okay, perkataan lah ni maksud dia ialah ataupun adalah. Okay, kita pendekkan jadilah. Okay, so Adriana, contohlah kalau kata panjang, macam kita cakap, kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris, there. Patutnya there are. Betul tak? Macam tu. So this one, Adriana ialah ataupun Adriana adalah yang paling manja dengan ayah. Macam tu. Lah ni maksud dia ialah ataupun adalah. Okay, so nombor 3 betul. Okay, nombor 4 kita tengok kenapa dia salah. Adam dihadiahi. Baca ni pun kita tahu dah. Cikgu kata tak ada perkataan I dekat belakang, imbuhan I ni. Dihadiahi tak boleh. Dihadiah. Adam dihadiah. Bukan dihadiah. Adam dihadiahkan oleh, betul. Adam dihadiahkan. Patutnya kan kat sini. Maksud dia bapak dia bagi dekat dia. Adam dihadiahkan. Ayah dia bagi dia hadiah. Okay, so jawapan ni kan. Okay, so that's why jawapan dia adalah B. Okay, senang kan? Awak potong ni saja supaya tak keliru. Right? Okay, so kita pergi soalan seterusnya. Google Nash ada soalan ni tak? Kalau tak ada, nanti cikgu bagi terus kat WhatsApp. Nanti kalau awak nak tengok jawapan dia kan, cikgu ada post dekat YouTube. Nanti you cari nama cikgu, lepas tu tarikh hari kelas lah. Okay, dekat YouTube. You cari je Very Good Tuition, lepas tu you cari nama cikgu dan juga tarikh cikgu. Tarikh yang kita buat kelas lah setiap hari Khamis.
Okay, nanti cikgu bagi awak jawab soalan. Sorry. Okay. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Nombor 2. Okay, peserta kem motivasi itu hanya tidur berbantalkan lengan. Okay, betul tak yang ni? Berbantalkan tu maksud dia guna perkataan lah. Macam kita kan selalu tidur dengan bantal, so dia lapik dengan tangan dia saja. Berbantalkan lengan. Rasa nombor 1 betul tak? Nombor 1 betul? Okay. Tak apa, kita tengok yang lain dulu. Kalau tak sure kan, tak apa, kita skip je. Okay, macam tu cikgu ajar hari tu kan? Hari tu cikgu ada ajar. Okay, so kalau tak sure this one, leave it dulu. Okay, kita tengok yang lain pula. Okay, nombor 2, kami lalu jalan pintas agar supaya cepat sampai di tempat itu. Okay, agar supaya kan sama. Tengok kami lalu jalan pintas agar cepat sampai di tempat itu. Ataupun kami lalu jalan pintas supaya cepat sampai di tempat itu. Kata hubung tersebut sama erti. Jadi kita pilih salah satu. Nombor 2 dah salah. Okay, macam tadi cikgu ajar, nombor 2 potong. Okay, jangan jawab. So nombor 2 potong. Potong yang ni, ini. Dan okey, itu saja. 1, 3 betul. So 1 dengan 3 betul. Nombor 4 pula kita tengok betul ke tidak. Okey, nombor 4, tidak elok jika kita meninggi suara bila bercakap dengan ibu bapa. Meninggi suara bila bercakap dengan ibu bapa. Betul tak nombor 4?